Kita mengenai dengan PRN Raya dalam tak lama lagi lah kan. Pada masa sama kami awal ni pergi ke Don untuk berjumpa dengan pemimpin masyarakat dan sebagainya. Dan hari ini kita di Long Kelebang. Ada peniaga yang mengatakan perlu sedikit perubahan, walaupun perubahan dah banyak di Long Kelebang. Kata sebagai pemimpin masyarakat mungkin melihat PRN kali ini, siapa saja yang akan dilantik sebagai wakil rakyat, apa perubahan dan apakah politik yang lebih matang yang perlu dibawa di negeri Melaka? Pada saya PRN Melaka kali ini memang amat penting kerana dia merupakan satu rujukan kepada pusat, kerana ianya telah bermula dengan pilihan raya yang lebih kepada konsep macam pilihan raya umum dulu, tapi diteraskan negeri dengan arus politik yang tak menentu ni. Tentu kita, pada saya di Kampung Kelebang ni, saya akan melihat satu kestabilan yang berlaku di negara, khususnya di Melaka. Bagi kita rakyat rasa terjamin dalam konteks sektor ekonomi, kesihatan, pendidikan, lebih-lebih dalam kehidupan seharian. Jadi selama ni kita lihat politik ni dah menjangkau kepada yang apa kita tak jangka, hingga menjadi satu benda yang sangat mencemari dalam berbagai sudut, sehingga terjejasnya orang kata kita dalam kehidupan, nak kata kita dalam bentuk sosial tu, hingga dia boleh terjejas dalam hubungan antara masyarakat kerana terlampau politik. Jadi kali ini saya yakin, dan saya dengan pembubaran di Melaka ni, saya bagi pihak Kampung Kelebang lah, masuk orang kampung, saya memerlukan satu wakil rakyat yang benar-benar menjiwai tugas yang dikatakan sebagai wakil rakyat. Dia bukan wakil parti. Saya nakkan dia faham bahawa dia adalah wakil rakyat. Sebab itu bila kata wakil rakyat, dia kena serve semua lapisan masyarakat, semua lapisan faktor umum yang tak kira jurang dia, barulah dia dapat dirasai oleh rakyat. Tapi kalau dia wakil rakyat datang daripada satu parti dan dia hanya serve, dia hanya membuat satu tugasan, hanya berpihak pada parti orang dia, ini yang akan menjadi satu jurang yang tidak ada kesamaan dalam kita berikan atau keselesaan dalam masyarakat. Jadi saya harap kali ini saya yakin dan percaya semua orang nakkan wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat, mewakili semua aspek dari segi kaum dan lapisan umum, tak kira orang tu cacat ataupun orang tu dalam lingkungan kehidupan dia ketengah sederhana ataupun bagaimanapun. Jadi dia dapat memberikan satu perkhidmatan, service organisation. Ini yang kita nak. Bukan tak ada, tapi yang saya kata tadi, dia lebih kepada kepartian. Parti itu baik, datang daripada apa parti pun yang ada di negara ini, meletakkan calon. Tapi calon itu adalah calon, bukan calon untuk pilihan raya parti. Calonnya adalah untuk pilihan raya umum, pilihan raya negeri, pilihan raya kecil untuk kawasan atau parlimen setempat, yang dikendaki untuk perkhidmatan kepada rakyat. Itu yang kita kata wakil rakyat. Jadi sepanjang saya dalam NGO pembela pilihan besar ni, saya rasa ada kekurangan dalam elemen dirasai rakyat tentang peranan wakil rakyat itu benar-benar mendapati kriteria apa yang sepatutnya dilakukan untuk memastikan keadaan DUN kawasan tempatnya dapat terbela. Kita tahu bahawa wakil rakyat juga limited masa dia, limited kedudukan dia, limited ataupun terhad dengan keadaan segala-galanya. Tetapi ada masa rakyat bukan nak memerlukan
RM1 daripada YB. Ada pula rakyat dia bukan memerlukan kebendaan daripada YB. Ada wakil rakyat, ada masa rakyat perlukan kehadiran YB itu, menampakkan secara fizikal dia hadir kerajaan peduli, kerajaan satu kaum, satu perkara yang patut dihadir untuk bersama dengan masyarakat, mengenali ataupun dia mengetahui apa patut berlaku di kawasan-kawasan setempat. Itu yang lebih baik untuk kita mendekati rakyat, selain daripada kita membawa pembangunan dalam kawasan-kawasan setempat itu oleh wakil rakyat. Kerana itu hari ini kita dah tengok selama ni banyak wakil rakyat bila kempen dia akan bercakap semua yang dia rasa dia boleh buat, meletakkan harapan pada rakyat. Tetapi bila dah habis pilihan raya, jemput wakil datang tak dapat hadir ke Kuala Lumpur, jemput ni tak dapat hadir. Jadi lama kelamaan dia pun dah rasa muak dan jemu kaedah peranan wakil rakyat setempat melibatkan DUN. DUN ni pada saya tak ada kota kecil, tak ada kota besar. Kalau kat Melaka ni tak ada sebesar mana. Kalau negeri lain mungkin saya rasa DUN besar, tapi di Melaka ni pada saya tak besar. Tapi kita nakkan cara wakil rakyat yang benar-benar berkhidmat untuk rakyat. Itu yang saya fikir patut berlaku dalam masa kini peranan wakil rakyat. So, sebagai pemimpin masyarakat yang tidak terlibat, maksudnya tidaklah menjadi calon, tidaklah pernah menjadi wabil dan sebagainya, tapi khidmat itu diberikan kepada masyarakat. Adakah itu menyumbang juga, NGO menyumbang kepada kestabilan di kawasan-kawasan kesejahteraan rakyat? Bagi pandangan tu? Pada saya, jiwa orang yang nak jadi pemimpin ni tak semestinya dia bertanggung sebagai wakil rakyat, dan tak semestinya dia nak tunggu dia bergelar YB untuk dia berbakti pada masyarakat atau rakyat. Cukup dengan hati dia dan naluri dia merasakan dia ada sikit kelebihan untuk membantu rakyat setempat. Contoh macam saya dengar rakan-rakan dalam pertumbuhan pemilu, kita pun tak adalah sumber keuangan yang kuat, tapi hasil gerak kita yang murni, yang ikhlas, kita dapat bantuan daripada orang ramai. Kita sebagai transit untuk menyampaikan segala benda-benda material, makanan ataupun kemudahan-kemudahan kesihatan untuk kita sampai kepada golongan sasaran. Jadi kita ni adalah transit kepada mereka-mereka yang nak menyumbang. Jadi tugas ni saya nampak sekarang banyak yang dah ketengah membuat kerja-kerja kebajikan. Ini sikit sebanyak juga membantu wakil rakyat, umumnya membantu kerajaan bagi kita merealisasikan perhatian rakyat. Jadi saya fikir NGO juga adalah satu struktur dalam pentadbiran DUN ataupun ahli parlimen ataupun apa dia organisasi. Dia merupakan salah satu komponen yang tak boleh dipandang sepi. Dan saya yakin dan percaya NGO ni lah yang banyak memberikan sikit kelegaan pada rakyat dalam bentuk perkhidmatan ni. Itu. Macam mana dalam tempoh beberapa tahun ketidakstabilan politik di kawasan tu, bagaimana keluhan rakyat dan sebagainya? Sebenarnya rakyat ni dia tak kisah sangat dengan masalah politik yang ada yang percakaran, ada yang kata-mengata dan berbagai-bagai elemen lebih-lebih dalam podium media sosial. Tetapi yang rakyat nak hari ini adalah kestabilan. Hebat mana dia bercakap pun, tapi dia dapat kestabilan. Apa yang saya maksud kestabilan adalah ekonomi stabil, kemakmuran ekonomi, pendidikan, kesihatan, sektor-sektor ekonomi yang mana diperlukan oleh orang kampung, orang pergi bandar, orang bandar dipertingkatkan lagi. Jadi ini mengisi keperluan rakyat yang menggunakan kehidupan seharian. Kita tahu politik ni dia tak ada full stop, dia tak akan berhenti begitu, dia akan ada pro dan kontra. Rakyat begitu juga, ada rakyat yang pro dan kontra, tetapi dia kena ada satu kestabilan. Maknanya dia tak akan berlaku satu
ke tahap berlakunya rusuhan, berlakunya permusuhan antara jiran, berlakunya kestabilan kesepahaman antara kaum dan agama. Ini yang patut kita bendung. Politik boleh ke politik, tetapi jangan sampai ke arah seperti mana yang saya masukkan, hingga menjadikan kaum, agama dan boleh merosakkan sektor ekonomi untuk pencarian rakyat yang nak cari sara hidup untuk menyara keluarga dan juga keseluruhannya. Di Dun Kelebang apa yang perlu ditambah baik lagi? Rasa-rasa Datuk boleh wakil rakyat siapa sahaja yang dapat di kawasan ini? Kelebang ni kita pergi bandar. Kita tak seperti mana ada kampung lebih teruk daripada kampung Kelebang. Kelebang ni kalau buka peta di dalam sektor pelancongan. Pantai Kelebang cakap semua orang tahu. Kita mempunyai kemudahan yang pada saya cukup, tapi perlu dipertingkat. Kalau kata ada balai polis, dekat Kelebang ada balai polis, bukan ibu pejabat, ada balai polis. Balai polis ni perlu diperbesarkan, kerana kepadatan penduduk melalui perumahan-perumahan yang tumbuh macam Senawan ni dan melibatkan pola penduduk bertingkat bertambah. Maka balai polis ni perlu naikkan kepada balai polis bertaraf daerah. Kalau ada klinik kesihatan, kita bagi macam klinik desa. Oleh kerana Kelebang ni dia dah berkait rapat dengan sektor perumahan yang meningkat, dengan pembangunan yang ada, dia perlu juga ditingkatkan daripada klinik desa kepada klinik daerah. Jadi ini semua kena selari dengan pertumbuhan pembangunan yang saya kuatkan perumahan ni. Ia berkait rapat dengan keperluan di Kelebang. Tapi setakat ni saya yakin dan percaya untuk kemudahan asas, kemudahan urusan rakyat seperti sekolah, klinik, bomba, balai polis, semuanya mencukupi. Tapi memanglah segala-galanya tak akan cukup kalau pembangunan itu sentiasa berubah. Tetapi dalam konteks fizikal itu tak menjadi satu keperluan yang rakyat nak. Yang penting rakyat nak ini bagaimana mereka ada peluang untuk sara hidup. Maknanya peluang cari makan ni, peluang untuk menjalinkan perniagaan ni perlu diperluaskan lagi oleh wakil rakyat. Kalau ada di wakil rakyat di Dun Kelebang ni, dia kena buka seberapa ruang yang cukup untuk orang kampung, orang anak-anak muda yang hari ini banyak menganggur, untuk dicarikan peluang. Contoh kita ada Pantai Kelebang. Bagaimana Pantai Kelebang ni kita boleh buka seluas-luasnya medan perniagaan yang berasaskan makanan, kerap tangan, periada, sebagainya. Dia kena ada blueprint. Jadi blueprint ni jangan ada asas dia melihat kepada sentimen parti. Oleh kerana wakil rakyat ni parti A, jadi besok wakil rakyat parti B menang, dibatalkan wakil rakyat parti A punya blueprint. Ini yang menjadi satu akibat yang tak baik kepada rakyat, kerana kesan kepada rakyat. Sebab tu saya kata wakil rakyat ni jangan pandang dia batal parti mana pun, asalkan dia dah beri kepercayaan pada rakyat, dia bekerja untuk rakyat, bukan untuk parti. Bila dia bekerja untuk rakyat, dia kena ada satu blueprint yang akan diguna pakai oleh siapa juga yang menggantikan dia sebagai wakil rakyat. Kerana blueprint ni untuk rakyat, bukan untuk parti. Kerana saya cakap ni ada rujukan dia. Contohnya satu projek ni bila dah dilakukan oleh pemimpin dahulu, dah dibangunkan pun dalam bentuk progres, dah buat filing, dah buat demi structure. Tiba-tiba beralih ke bidang lain, batal. Kerana dibuat oleh pemimpin datang daripada parti lain. Jadi itu akan memberi kesan pada rakyat. Bukan pemimpin datang dan pergi. Pemimpin datang dan pergi, rakyat kekal abadi. Ini yang orang nak kena faham ni. Jadi akhirnya rakyat jadi bangsa. Jadi saya rasa kali ini perlu ada wakil rakyat yang berfikiran world class punya minded. Tak kira lah kalau wakil rakyat tu background sidang ke, profesional ke, apa pun, asalkan dia memberi kepercayaan kepada rakyat,
Tapi pemikiran dia adalah pemikiran world class. Dia nak memastikan bahawa apa saja planning dia, perancangan dia berbalik-balik pada rakyat dan mampu kerajaan yang minta melakukan. Macam saya kata Kelibang ni, dia kena banyakkan kepelbagaian sektor-sektor menjalankan ekonomi untuk mereka cari makan untuk sehari hidup. Boleh. Saya pemimpin masyarakat yang dah berbulan, bertahun menikmati masyarakat saya, apa dalam satu tempoh jangka masa pendek ni, perubahan bentuk apa yang paling utama yang Datuk dah tengok dalam satu tempoh jangka masa pendek? Apa? Dalam satu tempoh jangka masa pendek ni, perubahan bentuk apa yang paling utama perlu berlaku dekat Dua Kelibang? Pada saya kita bercakap dalam konteks kehidupan. Rakyat nakkan kehidupan yang selesa, terjamin. Jadi tentunya hari ini saya fikir di Kelibang ni itu adalah pinggir bandar dan memang peluang perniagaan tu memang selari dengan kawasan yang ada dengan elemen pelancongan dan berdekatan dengan kawasan-kawasan industri. Seperti di kawasan Bukit Rambai ada kawasan industri, kita ada kawasan Chin, kawasan industri, dan kita ada juga kawasan-kawasan yang ada sektor pertanian. Ini tak menjadi satu kegusaran pada orang di Kelibang. Tetapi yang menjadi satu perkara yang penting saya fikir masalah perumahan. Masalah perumahan yang saya fikir perlu kerajaan tekankan dan perlu kerajaan rancang. Saya minta wakil rakyat yang akan datang pun pastikan perumahan ini mencukupi untuk dimiliki oleh golongan B40. Golongan-golongan B40 tak kira orang Cina, orang Melayu, orang India, berkemampuan untuk memiliki, tetapi asasnya mesti dilakukan oleh agensi ataupun mereka yang bertanggungjawab untuk mesti mula sampai ke siapnya pembinaan tersebut. Kerana kita tak melakukan ni dekat Kelibang ni dah jenuh dengan janji-janji pembangunan yang dilakukan oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab. Contohnya macam rumah PPR yang kekuatan penduduk dalam kawasan rumah PPR ni di Pulau Gadung, kalau dah 2 kali pilihan raya, PRU 13, PRU 14, mana 10 tahun masih lagi dalam proses petunjuk dia berlaku dalam 70%. Kalau siap 1,500 penduduk dalam itu yang seluas 3 hektar, tak perlu kita pergi satu dun. Situ saja dah ada 1,500 rumah. Kalau kali dengan 2 laki bini, dah 3,000. 1,500 satu rumah, 2 laki bini, 2 anak, dah 3,000. Kita anjak laki 20 tahun, anak ada umur 20 tahun. Kalau bapa ada umur, mak ada umur, dah 3 orang, kali 3. Kali lagi maknanya kat situ pola penduduk. Kalau cakap dari segi politik, undi kat situ ada 4,000, 5,000. Jadi perumahan ni memang peranan penting dekat Kelibang ni. Saya tak nampak rumah mampu bilik yang dianjurkan oleh pihak JLC ataupun swasta yang benar-benar dapat dimiliki oleh golongan-golongan, terutama golongan B40. Ini saya yakin dan saya memang agenda utama rumah yang kita perlukan diberikan keutamaan dalam Dun Kelibang, khususnya kampung saya, Kampung Kelibang. Okey, terbaik.